Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Kemudian bahawasa Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala mereka yang hijrah, kemudian barang yang difitnah mereka itu, Kemudian bahawasa Tuhan engkau ya Muhammad segala mereka yang berhijrah,
Kemudian daripada kemudian yang difitnah mereka itu oleh kafir-kafir. Selepas daripada mereka melalui ujian-ujian yang berat. Fitnah ni dengan maksud yang bermacam-macam. Melayu makna fitnah satu saja. Fitnah, fitnah lah. Tu terjemahan kita orang Melayu. Fitnah, fitnah. Tu yang banyak tak betul terjemah tu. Selalu yang Melayu duk faham, fitnah lebih dahsyat daripada bunuh. Fitnah lebih dahsyat daripada bunuh. Jangan fitnah orang. Kerana fitnah lebih bahaya daripada bunuh. Kalau kita fikir sekali, bunuh dengan fitnah mana bahaya? Mana besar? Dia ni tuduh orang, fitnah. Dia ni bunuh orang, mati. Mana besar? Fitnah ke bunuh? Tentulah bunuhlah besar, dia mati. Bunuh orang. Oh, dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih dahsyat daripada bunuh. Ramai orang silap faham yang ni. Yang selalu guna ayat-ayat ni. Kadang diguna juga oleh orang-orang agama. Yang menyebabkan nanti orang silap faham. Daripada fitnah dia lebih bunuh. Kerana apa? Fitnah lebih dahsyat daripada bunuh. Ini bercakap tanpa mengaji dah jadi masalah. Kerana fitnah berbagai-bagai terjemahan. Innama auladukum wa auladukum fitnah dalam surah Taghabun. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Harta dan anak-anak satu fitnah. Fitnah lagu mana pula? Faham tak kalau kita terjemah fitnah dengan makna kita terjemah fitnah tu pituduh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Macam mana fitnah? Terjemah fitnah yang kita faham, kita tak boleh nak faham. Fitnah di sini dengan makna ujian. Innama amwalukum, sesungguhnya harta kamu satu ujian. Faham tak? Faham. Nak dapat harta bukan mudah. Nak dapat rumah tinggal, tempat tinggal kita ujian yang sangat berat nak dapat rumah tu. Bayar hutang sampai 25 tahun. Boleh habis bayar sakit pula. Nak mati pula. Ambil ujian sungguh. Tiap-tiap bulan kena bayar tiap-tiap. Bukan mudah. Bukan mudah ujian. Kita tak ada harta, cari harta ujian. Ada harta pula ujian, cara ada harta pula. Satu. Wa auladukum fitnah. Anak kamu juga fitnah. Anak-anak kamu juga fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Bila terjemah fitnah makna ujian, tak payah hurai panjang dah. Retilah. Kalau orang tanya bela anak ni satu ujian, minta hurai sat, dia hurai berkepui. Tahulah susah bela anak. Tahulah payah bela anak. Kecil payah cara kecil. Besar payah cara besar. Ujian tak bela anak? Ujian. Tu fitnah dengan makna ujian. Ada fitnah dengan makna lain. Banyak dalam ayat-ayat ni. Yang ni juga mereka-mereka yang menghadapi fitnah. Macam al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat daripada bunuh. Apa makna fitnah lebih dahsyat daripada bunuh? Para sahabat dahulu nak masuk Mekah, mereka takut berlaku pembunuhan. Berlaku peperangan, takut musyrikin mula dulu. Kerana Mekah kan tanah haram, tak boleh berperang-perang, tak boleh berbunuh-bunuhan. Bila mereka nak masuk Mekah, nak ambil kota Mekah, takut berlaku pembunuhan di kota Mekah. Jadi nak buat macam mana? Kalau mereka perang, takkan kita nak biar. Tu Allah sebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik mereka tu lebih dahsyat daripada bunuh. Mereka duk buat benda syirik sampai tenggelam Kaabah dengan berhala, lebih dahsyat daripada berlakunya peperangan. Jadi memang tanah haram tak boleh berbunuh-bunuh. Tapi kalau kita nak mempertahankan akidah dan nak bersihkan Kaabah daripada syirik, daripada berhala-berhala, tiba-tiba berlakunya serangan, terpaksa kita berperang sampai berlaku berbunuh-bunuhan, maka boleh tak? Boleh. Kenapa? Syirik yang mereka buat tu lebih dahsyat daripada berbunuh-bunuhan. Faham? Bukan kata fitnah tu fitnah.
Fitnah bahasa Arab, Melayu pun guna. Tapi bahasa Arab luas, kita guna bahasa Melayu satu bahasa saja, ia menyebabkan kita silap faham. Tapi kalau terjemah bahasa kita, fitnah lebih dahsyat daripada bunuh. Terjemah dalam bahasa kita, tentulah bunuh lebih dahsyat daripada fitnah. Fitnah berdosa. Fitnah berdosa. Tapi bunuh orang lagi dosa. Ataupun dia bunuh diri dia sendiri. Dosa paling besar sekali syirik. Hak tadilah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik, murtad tu paling besar. Bawah pada tu apa dia? Bunuh. Bawah pada tu bunuh orang. Sambung lagi berzina, mencuri, merompak. Yang ada hukum hudud di bawahnya. Faham? Sini tengok ada lagi kita jumpa perkataan fitnah. Kemudian bahawasanya Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala mereka-mereka yang berhijrah, kemudian barang difitnah mereka itu. Apa fitnah? Ingat balik ayat kita mengaji lepas. Apa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lalu ditangkap oleh penghulu dia. Dijemuk di tengah panas, dihimpit dengan batu dan diletakkan batu di atas dada. Tak beri makan, tak beri minum. Ini ujian yang dilalui oleh fatah sahabat, itu sebagai fitnah yang mereka lalui. Sumayyah ibu Ammar disula dengan tombak melalui kemaluan dia sehingga dia syahid. Dialah wanita pertama yang menjadi syuhada, ataupun orang Islam yang pertama syahid atas jalan agama Allah. Sumayyah. Suami dia Yasir, Sayyidina Yasir, mati dipanggang di api. Siapa dia lagi? Tinggal anak dia Ammar yang juga disiksa, sehingga siksanya badan dia melecur, dibakar di api, dipanggang di api. Lalu mereka nak beri pakai baju besi dalam keadaan badan dia melecur. Lalu dia berpura-pura mengucap 2 kalimah, berpura-pura meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang. Lidah dia kata, hati dia tidak sedikit pun bergenjak dengan kalimatut tauhid. Ini ujian yang mereka lalui sangat berat. Lalu mereka berhijrah setelah daripada mereka melalui ujian-ujian yang berat. Bukan mudah, kenanglah. Para sahabat dulu melalui ujian yang berat tu, sebilangan kecil yang kita dengar cerita para sahabat. Macam mana? Kita cerita dah dulu, Abdullah bin Huzaifah yang ditangkap oleh tentera Raja Rom. Tu panjang, ingat balik cerita tu. Lupa arah. Nak sambung balik ayat-ayat tu, sebab tu ada kaitan dengan ayat-ayat yang lepas. Depa lalui segala kesusahan. Khabbab, bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, tokey dia letak besi di dalam api sampai nampak merah, panas. Tanya, nak ikut Muhammad atau ikut kami? Kata ikut Muhammad, diserika badan dia dengan besi panas sampai nampak isi putih. Penderitaan yang mereka lalui di awal Islam sangat berat. Sampailah perintah Allah supaya tinggalkan Mekah, berhijrahlah ke Madinatul Munawwarah. Itu baik. Kemudian bersungguh mereka itu dan sabar atas iman dan taat. Bersungguh mereka itu sabar atas iman dan taat. Punya kuatnya, walaupun mereka baru memeluk Islam, ramai para sahabat-sahabat diseksa dengan dahsyat oleh musyrikin Mekah, dan penghulu-penghulu mereka tak ada seorang pun yang murtad. Seorang pun tak ada yang murtad. Itu hebat iman mereka. Walaupun mereka baru memeluk Islam, diseksa dengan begitu dahsyat, mereka melalui ujian yang sangat berat, mereka tak tinggalkan Islam. Mari zaman kita mudah je tinggal Islam macam tukar baju. Minat kat Kristian jadi Kristian, minat kat nak kahwin dengan orang Hindu, sanggup jadi Hindu. Pasal perkahwinan, dulu Hindu nak kahwin dengan orang Islam, dia masuk Islam.
Kristian nak kahwin dengan orang Islam, dia masuk Islam. Hak kita panggil masuk Melayu zaman dulu. Sekarang ada di kalangan kita, bila dia berkenan kepada gadis yang bukan Islam, dia sanggup masuk, tinggal agama Islam. Ini akidah tak kuat, dah rosak, dah lemah dah. Itu baik. Dan taat atas bahawa Tuhan engkau kemudian daripada dibangkit itu fitnah itu amat mengampuni dosa mereka itu, yang amat rahim dengan mereka itu. Tuhan yang memerintahkan berhijrah setelah kamu melalui penderitaan yang amat sangat, Tuhan sangat memahami dan mengasihi dan mengampuni mereka itu. Macam Sayyidina Ammar bin Yasir, dia ujian yang sangat berat yang dia tanggung, sehingga dia terpaksa sebut kalimah murtad di lidah sahaja. Allah ampunkan. Kenapa? Kerana ujian yang kamu lalui amat berat, amat dahsyat. Itu. Baik. Ayat ini, Tuhan kemudian daripada demikian itu fitnah yang amat mengampuni dosa mereka itu, lagi amat rahim dengan mereka itu. Turun ini ayat pada sahabat Nabi yang kena azab dan melafaz kufur dengan lidah, hati tiada. Mereka itu Aish bin Rabi'ah, saudara seibu Abu Jahal, Jundal bin Suhail bin Omar, Walid saudara Khalid ibn Walid, Salamah bin Hisham dan Abdullah bin Asad. Fitnah akan mereka itu oleh Quraisy. Fitnah apa? Diseksa oleh mereka itu oleh kafir Quraisy. Ini nama-nama yang berpura-pura jadi murtad, tapi mereka tak murtad. Maka memberi mereka itu apa yang dituntut. Maka dilepas mereka itu hijrah ke Madinah. Kalau mereka tak berpura-pura, lepas-lepas mereka masuk bersekongkol dengan musyrikin. Lepas-lepas mereka lari pergi Madinah. Lepas-lepas mereka berhijrah pergi Madinah. Di sana mereka aman damai melakukan amalan-amalan di Madinatul Munawwarah. Itu makna mereka berpura-pura saja murtad. Kenapa? Teruk sangat azab, seksa yang dilakukan oleh musyrikin terhadap sahabat-sahabat yang lemah-lemah yang baru memeluk Islam. Sehingga mereka berpura-pura murtad, lepas-lepas mereka berhijrah ke Madinah, duduk di Madinah. Nah itu. Kalimah yang mereka kata itu salah. Bunyi macam salah. Kata Allah, aku ampunkan. Aku ampunkan. Kalimah apa? Aku tinggal ajaran Muhammad, aku kembali kepada ajaran nenek moyang. Salah tak kalimah tu? Kalimah yang salah. Tapi mereka kata dengan terpaksa, sebab diseksa. Lalu Allah ampunkan kesalahan. Itu dalam keadaan darurat. Macam makan daging babi. Salah tak? Salah, daging babi ni najis moral Allah. Tapi kalau kamu di penjara, kalau kamu tak ada makanan lain, hanya ada daging babi sahaja, kalau kamu tak makan, kamu mati. Boleh tak makan daging babi? Boleh. Bahkan kata setengah ulama kata wajib makan. Kalau tak makan, kamu membunuh diri kamu sendiri. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bulan Ramadan wajib puasa. Tak puasa haram, dia sakit. Kalau dia tak puasa, dia tak boleh makan ubat. Kalau tak makan ubat, dia mudarat. Boleh datang penyakit yang besar. Maka pada ketika itu dia kena buka puasa, makan ubat. Nanti lepas Ramadan ganti balik. Jangan duk lebay ke tegak, takut berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Makan ubat, jaga elok, sihat, esok nanti hang puasa balik. Tak nak puasa juga, takut masuk neraka. Kalau sakit tu mudarat tu timbul lagi, mati pula, kamu merosakkan diri kamu. Faham? Islam ni ada kaedah dia, iza daqa ittasa'a. Bila dia sempit dia akan buka. Bila sempit dia akan luas. Sempit dia akan luas. Nah itu. Apabila sempit dibuka ruang.
Apabila sempit, dibuka ruang. Semua begitu. Kita bermusafir, susah, Islam buka ruang untuk kita sembahyang yang 4 tinggal 2. Boleh dijamakkan pula. Islam ni bukan agama ini macam baru ni. Guna kaedah itulah, bila sempit jadi luas. Boleh dah orang laki-laki tak pergi jemaat? Tak boleh. Dosa besar. Bahkan dalam hadis sebut tiga kali tinggal jemaat. Ini orang ni munafik. Dia dah jadi munafik. Tanda munafik yang jelas, tiga kali jemaat. Boni tinggal 3 kali ke apa kali? Kalau kira munafik habis kali dengan ustaz. Habis munafik. Tapi dia ada mudarat dia, ada darurat dia, lalu dibuka ruang yang luas. Tak payah. Orang nampak Islam ni. Syarat sah jemaat kena 40 orang. Menurut mazhab Syafi'i, tak ada 40 orang semua jemaat tak sah. PKP tu bukan kata 40, seorang pun tak boleh. Lepas tu dia buka pula sikit-sikit, boleh jemaat 12 orang. Jemaah apa 12 orang? Kalau kita nak petikai, jemaah apa 12 orang? Tak apa, ada masalah, dibuka sikit. Lepas tu lama-lama buka sikit lagi. Lah ni buka sikit lagi, sakat penuh masjid dah. Kita pergi masjid penuh, tak boleh masuk dah, tak ada tempat nak duduk dah. Balik zuhur di rumah. Dosa tak? Tak berdosa. Ni orang tanya saya ni, ustaz, depa dah buka dah, nak kena pergi daftar nama tak ke masjid? Boleh lah semayang sakat 12 orang, 13 orang apa semua. Nak kena pergi minta, nak kena apa semua tak? Itu. Ustaz pergi ke tak? Dah tak berdosa, aku pergi apa? Ni ada. Pergi majlis tu aku berdosa masuk neraka, duduk di rumah tak berdosa, mayang di rumah lah. Nak galuk apa? Ombil je lebay lagu mana? Telajak sangat. Gitu. Nak berdosa ke tak? Tak pergi. Tak berdosa sudah. Dia galuk apa? Nak ada. Allah jangan tak pakai hak tu lagi. Lah tak pergi lagi pun. Ni berdosa dah lah ni. Dia tak pernah pun. Ini cerita. Itu Islam. Kita kena faham. Kemudahan yang diberi oleh syarak. Macam juga para sahabat dahulu di awal Islam, mereka dipaksa supaya sebut kalimah-kalimah kufur. Kalau tak sebut, mereka diazab. Ada yang pilih untuk terus mati dalam keadaan mempertahankan kalimah syahid, kalimah akidah. Ada bacaan cerita Abdullah bin Huzaifah jadi diseksa dia tak sebut. Itu cerita dia. Baik. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilas wa hum la yuzlamun. Sebut olehmu ya Muhammad hari kiamat yang datang oleh tiap-tiap seorang itu lawan berbantah pada dirinya melepas daripada azab. Saya Muhammad cerita sat kat depa. Termasuklah kita. Hari mana? Hari berbantah pada diri mereka itu. Salah menyalah antara satu sama lain. Macam mana kita selalu berbantah dengan orang? Akhirat esok berbantah dengan diri sendiri. Kan berbantah ni, berkelahi, bergaduh ni dia kena ada 2 orang. Bergaduh seorang kata gila. Nak bergaduh ni mesti kena ada 2. Ada 2. Macam anak-anak kita duduk seorang di rumah, tak bergaduh dengan siapa. Balik adik, balik abang dia sekolah bergaduh selalu. Pasal apa? Balik tekong. Berkelahi. Ada. Duduk seorang dia tak bergaduh. Bergaduh ni kena ada 2. Boleh bergaduh, boleh berkelahi. Akhirat esok kata Allah, dia bergaduh dengan diri dia. Bergaduh dengan diri sendiri. Bila dia dimasukkan dalam neraka. Bergaduh dengan diri sendiri macam mana? Dalam tubuh kita walaupun seorang, sebenarnya kita ada 2. Ada roh dan ada jasad. Jasad salahkan roh. Hanglah duduk kacau kami ni buat gini. So kami buat. Itu. Roh pula salahkan jasad. Kalau bukan hang, kalau bukan hang, ada aku saja, aku tak boleh buat. Duk lawan bergaduh dengan diri sendiri. Akhirat esok. Baik.
dan disempurnakan akan tiap-tiap seorang balasan barang yang ia berbuat, dan mereka itu tiada dizalim. Dibalaskan dan disempurnakan balasan dengan barang yang mereka itu perbuat, dan mereka itu tidak dizalimi. Mereka itu tidak dizalimi, disempurnakan dengan balasan apa yang mereka itu buat. Mereka tidak dizalimi. Sama ada roh ke jasad ke tak kira. Roh ke jasad ke tak kira. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diri sendiri bergaduh dengan diri sendiri. Jasad kata roh punya kerja, roh kata jasad punya kerja. Baik. Mereka itu dengan kurang balasan sawab. Mereka dengan apa makna Allah tak zalim mereka itu? Dengan kurang balasan sawab. Apa balasan sawab? Pahala. Allah adil. Allah tak kurangkan pahala mereka itu. Allah Subhanahu Wa Taala janji pahala banyak mana Allah nak bagi, Allah bagi. Kok Allah janji nak bagi banyak, tiba-tiba akhirat esok sikit, dak. Dan atau iqab ataupun azab, dosa yang mereka lakukan itu dibalas menurut dosa yang mereka itu lakukan, pahala atau siksa. Riwayat Ibnu Abbas, sentiasalah berbabil. Apa berbabil? Berbantah antara manusia hari kiamat hingga antara roh dan jasad. Hak berbantah dengan manusia, anak salah mak, mak salah anak, suami salah isteri, isteri salah suami, rakyat salah pemimpin, pemimpin salah rakyat, tak tahu nak berkeli dengan siapa, roh salah jasad, jasad salah roh. Harulah berkelahi. Sebab tu tuan-tuan, berkelahi bergaduh ni menyebabkan haru, menyebabkan jadi hara-hara. Di dunia pun kalau ada bergaduh je menyebabkan hara-hara. Dalam keluarga pun ada yang bergaduh dua orang jadi hara-hara. Jadi hara-hara. Akhirat ni nak cerita haru-haranya. Di akhirat esok pemimpin bergaduh dengan rakyat. Rakyat kata pemimpin tak jaga kami. Pemimpin lah suruh buat kami macam tu macam ni. Kata dengan pemimpin, dah aku buat tak betul, hampa ikut bapa, aku tak boleh jadi pemimpin, hampa lah penyokong-penyokong aku. Bergaduh. Suami salah isteri, isteri salah suami. Isteri kata suami tak didik, tak asuh, tak apa. Kata dengan suami, aku didik, aku asuh, hang tak mau dengar. Anak salah bapa, bapa salah anak. Habislah kawan-kawan salah kawan-kawan. Hang dulu duk pergi mengaji seorang bertonton tak pernah ajak aku pun. Kawan kata aku ajak dah, hang tak mau pi. Hang berkelahi semua. Tahulah akhirat, bayangkan haru-haranya. Sampai tak tahu nak berkelahi dengan siapa, berkelahi dengan diri sendiri. Apa? Roh kata jasad, jasad kata roh. Hang kami ada kaki tangan. Kalau kami tak buat kerja, tak ada roh, macam mana tangan boleh bergerak? Kaki boleh bergerak. Hang lah punya pasal tangan pergi ambil hak orang. Hang lah punya pasal roh, kaki boleh berjalan pergi apa semua. Roh kata kalau aku saja tak boleh. Aku saja aku boleh buat apa? Aku bukan ada kaki, aku bukan ada tangan, aku dah ada mata, aku bukan ada telinga. Hang lah punya pasal. Hara-hara sungguh. Nah, tu nak bayangkan hara-haranya. Sampai kita di dunia ni, kalau mak kita sakit, ayah kita sakit, mak terutamanya sakit sangat, sampai berdoa, ya Allah kalau boleh sakit mak saya tu letaklah kat saya tak sanggup tengok mak saya sakit. Sedih sangat tengok mak dia sakit, dia tak mau tengok mak dia menderita, dia tak mau tengok mak dia susah. Bagilah sakit itu pada saya, tak apa saya nak tanggung. Akhirat esok bila masuk neraka, dia nak tarik siapa dia pun boleh ganti dia. Kalau boleh ganti mak dia, mak dia. Kenapa tak ada siapa pun sanggup tanggung azab neraka ni? Dia duduk dalam neraka, dia cari salah orang. Dia nampak salah mak dia, ya Allah tariklah mak saya sama masuk. Bukan dia kata biarlah aku duduk dalam neraka, biar pilah mak saya duduk. Dah. Mak dia dia nak ganti. Tak ada siapa pun sanggup duduk dalam neraka, walaupun anak sendiri, suami sendiri, isteri sendiri. Isteri ni sayang sangat kat suami. Jalan pegang tangan daripada muda sampai tua. Sayang sungguh.
Sampai panggil ayang daripada muda sampai ketua. Tapi bila isteri masuk neraka, dia nak kalau boleh tempat dia tu diganti oleh suami dia. Suami bila masuk neraka, dia nak tempat dia tu kalau boleh ganti isteri dia. Nak tu macam mana? Fikir apa aku boleh cakap. Mana salah bini? Cari. Try kata tengok. Kok sangkut. Kalau sangkut dua-dua masuk. Apa kita fikir tengok. Siapa yang nak salah kita akhirat esok? Ni cerita. Ngamai? Aku jiran kot sebelah rumah kita. Macam tu kan? Pagi-pagi start motor pergi mengaji. Pagi-pagi start kereta pergi mengaji. Gitu. Duk keling kenyit mata. Tak tahu. Jaga. Esok tak tahu apa buat benda salah. Ya Allah Tuanku, dia duk start motor pergi mengaji. Aku dah ingat pergi ke mana. Sepatah tak pernah habaq kat aku. Pula. Dia betul lah salah masuk neraka. Dia cuba nak heret kita pula. Baik. Hingga di antara ruh dan jasad kata ruh, ya Rab, saya tiada tangan. Saya cerita dah tadi. Dan kaki dan mata, dan gandakan olehmu azab atas jasad, jangan atas aku. Kata jasad, ya Rab, engkau jadi aku seperti kayu, tiada tangan, tiada kaki dan mata. Maka datang ini roh seperti sinar cahaya. Maka dengannya bertutur lidahku, melihat mataku, berjalan kakiku. Maka diperbuat Allah bandingan a'ma dan maq'ad, seorang buta, seorang duduk. Tiada boleh bangkit masuk ke kebun. Pohon, ambil buahnya dengan bersekutu keduanya. Orang buta dengan orang kuat, tanggun maq'ad dan ma'ak dengan mata, ambil buat. Maka keduanya mustahak diazab. Faham ke tak? Nak cerita ruh dengan jasad. Jasad salah roh, roh salah jasad. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bandingkan orang tak boleh berjalan dengan orang buta. Nak ambil buah, nak ambil satu buah, duduk dalam kebun nak ambil buah. Dia ni buta tak nampak. Dia ni buta tak nampak nak ambil buah. Macam mana? Dia ni celak tapi tak boleh berjalan. Nak ambil macam mana? Bila gabung dua ni boleh tak? Boleh. Yang buta hak tak boleh jalan tu habaq. Ambil belah ni, hang raba atas ni, hang panjat atas ni, hang buah hak merah duk tang tu, hak masak duk tang tu. Apa semua. Yang buta pula kalau dia nak ambil seorang boleh tak? Tak boleh. Dia kena pakai orang tak boleh berjalan. Bila gabung dua ni boleh. Pada gabung orang tak boleh berjalan dengan orang buta, boleh ambil tak buah? Boleh. Orang buta saja boleh ambil tak? Dia tak nampak. Orang tak boleh berjalan saja boleh ambil tak? Dia tak boleh ambil sebab dia tak boleh berjalan. Sama juga roh dengan jasad. Roh dengan jasad. Roh saja tak boleh buat dosa. Roh saja tak boleh buat dosa. Dia bukan ada kaki tangan nak pergi berzina, nak pergi mencuri, nak pergi merompok, nak pergi kata ke orang, nak pergi tengok benda maksiat. Dia tak boleh. Kalau dia saja. Gitu. Jasad saja pun tak boleh. Jasad saja pun tak boleh. Kalau roh tak ada, kaki nak angkat macam mana? Tangan nak angkat macam mana? Mata nak celak macam mana? Tengok macam tongkol kayu tak ada apa. Bila masuk roh dengan jasad, jadi telur. Roh tak ada macam orang mati. Boleh buat apa? Keras tentu tak ada apa. Ada mata, telinga, kaki cukup lengkap. Tapi mati, tak ada guna. Tapi bila roh dengan jasad bercampur, dua ni. Dia ni lah nak buat jahat. Dan nak buat je baik pun. Nak buat baik pun roh dengan jasad. Tapi bila kena ke neraka ni, masing-masing nak salah hang, salah aku. Dia cerita. Bayangkanlah dahsyatnya, kelang kabutnya, seksa tu satu bab, tak tenteramnya. Dengan panas, dengan lapar, dengan dahaga, dengan tak ada pakaian, dengan susah, dengan macam-macam ada, bergaduh pula, pakak bergaduh sana, bergaduh sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Bayangkan hinga banga kelang kabut, tak tahu macam-macam. Dia kata tadilah, tak tahu nak berkeliling dengan siapa, berkeliling dengan roh sendiri. Hang kata kat aku kata kat hang. Baik. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makanin fakafarat bi an'umillah
fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan telah perbuat oleh Allah bagi manusia yang diberi nikmat, maka tiada ikut hukumnya itu. Umpama satu qaryah negeri yang ada ia aman daripada seteru, lagi tetap tiada berkandak ia berpindah datang akan dia rezekinya yang luas daripada tiap-tiap tempat seluruh dunia, maka kufur ia. Allah buat perbandingan, perumpamaan. Negeri yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan hidup dengan aman damai. Pertama, aman damai ini tidak ada seteru. Macam kita, tidak ada peperangan. Sebab tu benda yang paling kena jaga sekali ialah permusuhan, pergaduhan. Khasnya pergaduhan kaum. Melayu benci kat Cina, Cina anti Melayu, India tak suka pada orang Melayu, Melayu tak suka pada India. Tambah ni pula, tambah pula pakat lawan kata. Hang kata kat aku katakan. Hang kecam aku kecam hang. Akan jadi lagu mana? Berlakulah pergaduhan kaum. Bila baku pergaduhan kaum, jadi kelang kabut. Bila jadi kelang kabut, hidup sudah lagi tidak aman. Sudah tidak lagi tak aman. Masing-masing jiwa memberontak apa semua. Sebab itulah ni dia ada akta. Benda-benda hak berlaku ketegangan kaum, polis ambil tindakan cepat. Kenapa? Kalau tak ambil tindakan cepat, akan berlaku haru-hara habis. Seperti mana berlaku di negara yang kita tengok sekarang. Yang berlaku ketegangan kaum. Termasuk Amerika yang memperkenalkan negara mereka negara demokrasi. Baru ini polis melakukan tindakan cekik, tekan, tengkok orang kulit hitam sampai mati. Sampai hari ini tak selesai lagi masalah orang kulit putih dengan kulit hitam di Amerika. Di Amerika terkenal dengan orang kulit putih. Orang kulit hitam ni dianggap rendah, remeh. Lalu berlakulah baru ni sampai hampir lumpuh Amerika. Sehingga tak kira dah COVID-19, coronavirus, tak kira dah apa semua, ketuk habis, pasar raya roboh habis, katok berkecai habis, apa semua hancur. Kenapa? Ketegangan kaum antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Kita di Malaysia ni lagi banyak kaum. Ada kaum Melayu. Melayu pun macam-macam keturunan dia. Jawa lah, Bugis lah, macam-macam. Ada Cina, ada India, ada Sing, ada Melaka tak ni? Ada Siap. Yang menganut agama pun macam-macam. Alhamdulillah, boleh kita duduk dalam keadaan tenang. Sekarang kita rasa nikmat ketenangan sikit. Oh, bau-bau ni saat-saat timbul masalah kumi ni, serabut kepala otak sedia. Timbul masalah ni, timbul abu mayat cimpin, macam-macam ragam timbul yang menyebabkan hidup kita ni rasa tak tenteram. Ada rasa tak tenteram. Depa mula nak tunjuk. Yang menyebabkan tak ada siapa pun untung. Tak ada siapa pun untung. Apa semua? Hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja Melayu, hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan orang Melayu, hal-hal berkaitan dengan Islam, agama rasmi, mula dipertikai. Yang menyebabkan timbul benci membenci, timbul meluat, dan sehingga tak pernah berlaku dalam sejarah yang panggil BMF ni. Pulau produk-produk orang bukan Islam, yang menyebabkan sampai kerajaan masa tu Perdana Menteri kena rayu. Jangan buat macam tu, jangan buat macam tu. Kenapa? Kerana gagal menjaga ketenangan. Menjaga perkara-perkara yang sensitif yang menyebabkan berlaku ketegangan kaum. Yang satu hari kalau tak dijaga, dia akan meletup. Alhamdulillah.
masih ada orang-orang yang soleh yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon Allah makbulkan doa. Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Gitu. Dia menyebabkan baru ni rasa duduk sentiasa takut. Negara nak benggerak, negara nak benggerak. Takut. Semua orang dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Pemimpin ni bukan sekadar bagi kemajuan pada orang saja. Dia perlu bawa pada ketenangan. Anak kita nak mengaji sekolah, pak selalu sebut, pak ni bukan ada duit dah, nak habis ada. Anak tak tenang. Tengah anak setengah bapak yang cerdik, dia tak ada duit. Tapi bila anak balik, ayah nak kena bayar ni semester 2 ni nak kena tambah lagi 3,000. Ayah ada duit tak? Ada. Padahal bukan ada duit pun. Ada. Pasal apa? Nak bagi anak dia tenang belajar. Sagi ayah dia fikir macam mana nak jual lembu ke, jual kambing ke, jual apa semua ke. Dia cerita kata dia ada duit, padahal dia tak ada duit. Ini ayah yang hebat. Ada ayah yang hebat. Kalau dah hebat tak ada duit, nak benggerak. Hara-hara lah rumah tu. Negara kita dulu ni duk wirid benggerak. Macam mana pelabur nak main? Pelabur ni mari nak tumpah menega dengan kita. Takkan dia pergi melabur dengan syarikat yang nak benggerak. Bodoh lah pelabur tu. Faham tak? Aduh, kalau pula pelabur tak main. Itu cerita. Macam kita nak labur pada satu syarikat, tentulah kita cari syarikat yang baik, syarikat yang hebat. Tapi kalau tuan punya syarikat kata, saya nak kamu labur dalam syarikat saya, tapi syarikat saya nak benggerak, ada dia nak main labur, belatung tak kerti. Tuan sekalian, jadi cerita kata kita kuat, kita apa semua hebat, apa semua supaya rakyat jadi tenang. Apa masalah? Pemimpin selesailah cara kamu. Rakyat ni anak-anak kamu. Ini tugas sebagai seorang pemimpin, supaya rakyat duduk dalam keadaan tenang. Benda-benda yang boleh cetus ketegangan kaum, boleh cetus panas, benda boleh cetus ketidakselesaan dan sebagainya, perlu diselesaikan dengan baik. Ni bila polis nak ambil tindakan, polis kena macam LTTE dulu. Ini boleh menyebabkan tak tenang. Yang terlibat pemimpin-pemimpin yang ada jawatan, ahli dewangan undangan negeri, apa semua terlibat dengan kumpulan pengganas. Polis kena marah. Yang menyebabkan rasa tak aman. Maka inilah malapetaka akan melanda, yang menyebabkan kamu akan jadi hara. Allah SWT sebut. Ini. Jadi pemimpin kena bagi kita duduk di dunia ni tenang. Melakukan ibadah dengan tenang. Bila hak-hak Islam mula dipertikaikan, dulu bunyi cerita sampai Jakim pun nak tutup. Kerja nak potong belakang, nak buang belakang, jadi kelang kabut habis apa semua. Ini jaga. Soal benar ke salah ke tuan sekalian, benar ni kena bendung supaya orang duduk dalam keadaan tenang. Ini baik. Alhamdulillah, kita harap ketenangan ni Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Janganlah jadi kelang kabut. Yang dia bagi bantuan musim Covid baru ni semua bakal ada pula duit, mai di mana? Kata nak benggerak banyak pula tu bagi. Tuan sekalian, ini tu cerita. Baik. Dan telah perbuat oleh Allah bagi manusia yang diberi nikmat, maka tiada ikut hukumnya. Allah perbuat, ingat, Allah perbuat, Allah lakukan terhadap manusia yang diberi nikmat. Nikmat tadilah aman, damai, tenteram, sihat tubuh badan, tiada ikut hukumnya. Umpama satu qaryah, negeri, ada ia aman daripada seru, lagi tetap tiada berkehendak ia berpindah, datang akan dia rezeki yang luas daripada tiap-tiap tempat seluruh dunia. Kita duduk dalam satu negeri, dia beri umpama. Duduk dalam satu negeri yang tak payah pindah ganda. Aman damai, rezeki datang daripada seluruh dunia. Seluruh dunia rezeki datang. Macam mana rezeki datang seluruh dunia? Ikan dalam air sihat. Hujan turun menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Di dunia ni semua aman damai.
kemarau, memasakkan padi. Tapi kalau Allah nak hancurkan, hujan turun, bukan lagi hujan nikmat. Hujan turun adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berlaku subur segala tumbuh-tumbuhan. Hujan turun, berlakunya banjir. Panas, bukan memasakkan padi, memasakkan kurma. Panas memusnahkan segala tumbuh-tumbuhan. Yang ini akan menjadi hancur, binasa. Tapi Allah turunkan hujan, subur segala tumbuh-tumbuhan. Allah turun, hantar panas, masak padi, masak kurma, masak buah-buahan. Durian, cempedak, nangka yang tak masak, mula masak. Dengan cuaca panas yang Allah Ta'ala bagi. Ini aman. Bila laut tidak bergelora, kapal-kapal boleh bergerak merata dunia, hantar segala buah-buahan yang tidak ada negeri itu. Negara yang tidak ada durian boleh makan durian. Dengan ketenangan yang Allah Ta'ala bagi, laut yang tidak bergelora, lalu kapal-kapal boleh bawa segala makanan. Negara kita tidak ada apple, kita boleh makan apple. Tak ada kurma, kita boleh makan kurma. Tak ada anggur, boleh makan anggur. Kenapa? Kerana keamanan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, yang menyebabkan boleh bergerak bebas. Ini keamanan. Macam berlaku baru ni, Allah tarik sikit, pintu-pintu sepadan ditutup, tak boleh bergerak pergi mari, yang menyebabkan makanan-makanan masa tu mungkin terhad. Kalau dibiar lagi, Allah Ta'ala sambung lagi, maka keamanan akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu ingat baik. Maka kufur ia dengan nikmat Allah, maka rasa akan dia oleh Allah Ta'ala akan pakaian lapar. Bila dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala rasakan pada mereka itu dengan pakaian lapar. Apa pakaian lapar ni? Disebut libasul ju'. Libas pakaian, ju' lapar. Pakaian lapar. Apa pakaian lapar? Pakaian kebuluran. Bila kita tengok orang kebuluran, kita tahu dah yang ni orang lapar, yang ni orang buluk. Macam mana pakaian orang kebuluran? Muka dia tidak terurus, badan dia kuruh kering, itu pakaian dia. Pakaian dia cari rabak. Ada yang pakai baju dibuat daripada gundi, tidak berkasut. Ni pakaian-pakaian kelaparan. Macam kita tengok orang Somalia satu ketika dahulu dan mungkin sampai sekarang. Ini pakaian-pakaian lapar. Kita hari ini bukan pakai pakaian lapar, kita pakai pakaian kenyang. Kalau orang tengok pun tahu kata kenyang, bukan kebuluran. Pakaian kita, kenderaan kita, kasut kita, rupa parah kita, cara berjalan kita, cara bergerak kita, ini pakaian kekenyangan, bukan pakaian kelaparan. Ingat, pakaian kenyang ini Allah boleh tukar dengan pakaian lapar, kebuluran bila-bila masa. Jikalau manusia kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, tak berterima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Itu cerita dia. Baik. Takut dengan barang yang ada mereka itu perbuat daripada kufur nikmat Allah Ta'ala itu. Kita selalu dengar perkataan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Barang yang Allah Ta'ala bagi, jangan kita kufur dengan nikmat Allah. Kufur dengan nikmat Allah ni tak berterima kasih. Allah bagi kereta pada kita sebagai kenderaan, itu nikmat. Tapi jangan kufur nikmat kereta. Bawa kereta pergi tempat-tempat maksiat, itu kufur. Termasuk juga kufur dengan nikmat kereta ni tak jaga. Tu kufur. Minyak hitam pakai 2 tahun tak tukar, tak berterima kasih, kamu tak jaga. Biar seluk apa semua, kamu tak basuh dia, itu kamu tak berterima kasih dengan nikmat yang Allah bagi. Ini Allah bagi, kamu kena jaga kereta kamu. Nikmat kesihatan, jangan kufur dengan nikmat kesihatan yang Allah bagi. Alhamdulillah kita sihat.
Sakit ni kadang-kadang kita kufur dengan nikmat sihat dulu. Mentang-mentang sihat lah. Laksa sebesen makan. Tak ada sakit apa. Deriang sehari 5 biji punya makan darah. Ni kufur dengan nikmat sihat. Allah bagi sihat, kamu kufur, kamu tak jaga. Kamu tak jaga, kena jaga. Makan tidur, kerja apa pun dah. Lepas tu dia cerita kata sakit sana, ulang alik pergi hospital. Ini kufur. Tak jaga. Nada, mana jaga ni? Apa tu salah lah sakit ni Allah Ta'ala takdir. Betul. Allah Ta'ala takdir. Tapi masa sihat, kamu syukur ataupun tidak. Di samping kita bersyukur, menyebut Alhamdulillah syukur, benda yang tak boleh makan, jangan makan. Benda yang mudarat, jangan. Sebab tu Allah haramkan babi mudarat, arak mudarat. Nada, ni benda mudarat. Benda mudarat jangan. Yang doa ni nak kena nak kufur, nak syukur dengan nikmat sihat. Ni maksud sihat. Ni makan apa? Tolak batu dengan kayu. Mau makan darah belakang. Ni cerita. Malam-malam pukul 11 malam pi makan shell out. Tu sihat tu. Sihat. Makanlah sesekala, tak ada masalah. Kalau tiap-tiap malam kamu tak berterima kasih dengan nikmat sihat yang Allah bagi. Nasihat ni, mentang-mentang sihat sampai kerja apa pun tak mau. Badan macam guni beras tu. Tak mahal lah marah pula kata saya. Saya suka hurai bagi kita faham lebih baik. Taklah yang kita sebut kufur nikmat ni, kita tak berterima kasih dengan nikmat Allah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu satu. Macam mana kita tak berterima kasih? Kita tak jaga. Boleh makan manis, Allah bagi sihat, nikmat sihat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, jangan kufur. Sikit-sikit tak apalah. Tapi kalau tak tiap pagi teh tarik, petang pun teh tarik, malam pun teh tarik, ni kufur dengan nikmat sihat yang Allah bagi. Teh tarik makan dengan halua maskat, elok. Ada tahu halua maskat? Elok lah. Tu cerita dia. Tu kena gu dah lah tu. Tu dia. Allah bagi sihat, kamu tak berterima kasih. Nanti bila hang sakit, ni kufur. Moto kita Allah bagi moto. Jaga dia. Basuh. Tukar minyak hitam bagi elok-elok. Jaga elok-elok apa semua. Nak rosak juga tak ada arah. Jangan lantak pi. Rumah tangga yang Allah tak ada bagi pada kita, jaga kebersihan. Sebagai tanda kita berterima kasih. Ni dapur pun taik minyak sampai senci. Periuk belanga sampai kotak sampai apa lagi. Ini kufur. Rezeki yang Allah bagi kita kena jaga dia. Faham tak? Kena jaga dia. Termasuk tubuh badan kita. Ni ada ubat lebay, tasawuf konon. Rambut sampai naik berkarat. Gigi sampai taik gigi bersemuk. Inilah kufur nama dia, kufur. Kita tak berterima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Faham tak? Jaga. Macam saya sebutlah, miskin satu bab, malas satu bab yang lain. Bila pergi tengok rumah orang miskin, rumah dia buruk, kita bantu dia. Kalau zakat mana boleh bantu, dia tak mampu beli rumah apa semua. Tapi kalau rumah dia kotor, badan dia sihat, yang ni bukan miskin, ni penyegan nama dia. Penyegan. Pergi melawat rumah orang miskin, sampah daripada depan penuh dengan sampah. Kita pula pergi tolong kain sampah kat dia pula. Yang dia tu sihat, tolak turun beranda tu, betul. Bekerja. Ni cerita. Kita kena syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Apa saja yang ada pada kita. Duit, kesihatan, anak pinak. Macam kita nak jaga anak pinak kita. Suruh semayang, suruh pakai elok-elok. Suruh mengaji. Yang kita duk beletiak hari-hari tu pasal apa? Kita syukur dengan nikmat anak yang Allah bagi. Tu yang kita duk suruh jadi elok tu. Kadang anak-anak keluar apa semua, masuk balik pakai apa macam tu. Pakai elok sikit. Apa semua. Itu tanda kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Kita jaga. Baik pakaian, baik kenderaan, baik apa semua. Jaga bagi elok.
Termasuk tubuh badan kita. Yang sihat ni kena syukur. Kena syukur. Betul lah pagi-pagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas wirid di masjid tu, tertarik 3 layer. Maya asap lagi pun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Roti canai 5 keping. Dia ingat syukur tu sebut alhamdulillah tu. Ya, tak nafi. Perbuatan kita. Kita jaga sakit juga. Tak ada arah lah nak buat macam mana. Tak ada arah semua. Itu. Tu. Tolonglah kita. Ni saya nak suruh mengaji lama lagi ni. Ada lama. Itu tanda kita syukur. Termasuk yang jaga kesihatan. Yalah, tak ya orang duk jogging, pagi-pagi lah jogging. Tanya pasal apa letih terbengak-bengak tengah-tengah letih pasal apa? Jaga nikmat sihat yang Allah bagi. Itu tanda syukur. Lepas subuh lari berjalan pergi ke apa semua dah tak ada kerja apa sangat nak buat, nak kena sihat juga. Syukur. Ni lepas subuh tak ada kerja apa, pencen apa semua, tidur. Lepas pencen sakit. Kita tak syukur dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Macam-macam lah. Ilmu, nikmat ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Macam mana bersyukur? Mengajar orang. Hak reti Quran, mengajar Quran. Hak reti tajwid, mengajar tajwid. Hak reti fiqh, mengajar fiqh. Sebagai tanda terima kasih nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nada? Ini ingat. Tu, jangan kufur nikmat. Bagi faham sikit kufur nikmat ni macam mana. Syukur dengan nikmat Allah Ta'ala ni macam mana. Banyak benda yang Allah bagi dulu kita tak ada. Sekarang kita ada. Jangan kata waktu kita lahir tak ada apa. Waktu umur 5-16 pun tak ada apa. Nikah dapat lelaki nikah, kita baru menikah masa tak ada anak dulu. Pergi duduk rumah sewa bilik tak ada. Pinggan 2 ya. Susah ya Rabbi ya Karim. Mak bagi tikam kuat selai habis duduk. Lah ni alhamdulillah nikmat Allah Ta'ala bagi. Ada belaka. Bukan setakat rumah sewa apa 5-6 biji. Apa semua. Syukur macam mana? Jaga. Itu macam dia ada kebun. Syukur dengan nikmat kebun. Macam mana syukur dengan nikmat kebun? Tebahlah sama pokok derian hang tu. Pi bubuh baja sama. Nampak ada ulat-ulat nak makan, beli ubat ulat bubuh. Itulah syukur nama dia. Ni buah derian tak berbuah. Tak ada rezeki. Bang tak kepala hang buah hang tahu. Hang tak pernah syukur pun dengan kebun yang Allah Ta'ala bagi. Tahu? Setengah orang duduk rumah flat. Tak ada apa, duduk sakat tu saja. Dia syukur sakat tu. Kita duduk rumah kampung. Ada halaman boleh kita tanam. Syukur dengan nikmat tu. Tanam. Lepas tu jaga pokok tu. Buah baja kat dia. Ada nampak ulat, beli ubat ulat bubuh kat dia. Itu tanda kita berterima kasih dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita jaga dia. Faham? Macam orang belah lembu tu. Belah lembu beri makan. Cakap tu je bagi makan. Kalau dia sakit tak peduli nak bagi ubat ke, tak peduli nak bagi vitamin ke, tak peduli dah apa semua. Biar apilah. Akhirnya lembu mampu. Dia tak jaga. Ini dia tak bersyukur. Kita tengok orang Australia jaga. Sampai dia buat pula alat pula. Duk berjalan kalau gatal pergi garu tangan. Dia nak garu dia tak ada kuku lembu ni. Dia bubuh mesin tu. Hak tempat cuci kereta macam cuci kereta. Jalan je. Dia pergi garu semua. Tandanya berterima kasihnya Allah anugerah ke lembu, ayam, itik. Jaga. Ini amanah Allah. Yang la in syakartum la azidannakum. Kata Allah. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Lembu kamu sihat. Badan dia gemuk. Keluar anak yang sihat. Pokok kamu sihat. Keluar buah yang banyak. Kenderaan kamu jaga baik, dia tahan lama, rezeki kamu bertambah. Tu syukur. Di samping hati kita tak lupa pada Allah. Faham tak? Dia faham bagi lebih sikit. Ni dok faham satu bab tu, kita kena syukur. Buat apa syukur? Ni kita pergi tengok orang yang kata syukur tu. Rumah tangga dia macam mana? Tengok orang yang kata syukur tu. Kenderaan dia macam mana? Pakaian dia macam mana? Kerja buat dia macam mana? Ni cerita. Orang dulu-dulu kan balik bendang. Kan? Saya ingat dulu. Orang dulu balik bendang, cangkul itu dia basuh. Dia basuh cangkul lap tok tepi. Ada tajak, kenal tak tajak? Budak ni mampu tak kenal tajak hang muda-muda lah ni. Tajak tu balik basuh
Cuci tajuk tok tepi. Cangkui tajuk semua basuh tok tepi, lap pun semua. Pun semua ni. Batu orang dulu pakai kelah senang. Kita lah ni pim nyangkui, lepas nyangkui, cangkui tok tentu. Ni syukur ke tak dengan nikmat tu? Cangkui tok tentu. Nak basuh cangkui tobat. Tak pernah dengar kata basuh cangkui. Kena pula kalau menyangkut tok tentu. Sebulan mu pimbik cangkui tu, batang cangkui makan dengan anak. Beli lain pula cangkui. Badak. Ni tak berterima kasih. Orang boleh pakai cangkui bertahun-tahun. Saya ingat cangkui ayah saya tu, daripada panjang sampai pendek punya menyangkui. Ada. Sampai tinggal panjang tu punya menyangkui. Tengok cangkui orang kita. Mana pernah pendek, duk panjang tu dia. Pertama tak menyangkui, yang kedua hilang beli lain. Faham tak? Kita tengok parang orang dulu-dulu. Tengok parang orang dulu-dulu. Dengan parang orang lah ni. Parang orang dulu sampai melengkung. Faham tak? Melengkung. Dia jaga, dia asah, dia guna. Sampai melengkung parang tu semua. Pasal dia guna sungguh. Tu. Kita, parang kita mana ada pernah melengkung. Tu tak habak parang tuan-tuan. Kita tengok. Melengkung ke tak? Hilang ke dia? Tak kata. Faham? Tak berterima kasih kita. Itulah cerita tuan-tuan sekalian. Ini nikmat-nikmat yang mereka jaga. Hulu tu, hulu parang dia tu, sampai licin minyak. Duk pegang lah tu. Kita tak ada. Baru lagi tahu kata dah. Tahu cangkui sana, tahu mertun sini, tahu apa semua sini. Tu yang saya duk jaga kontraktor. Hak syarikat kontraktor tuan-tuan ada rugi pasal tu. Lempak cangkul, lempak hema, lempak tali tape, lempak. Habis dah projek tu. Dapat projek lain, beli lain semua pula. Lagu tu lah. Lagu tu. Tayar kereta surung tu, tayar kereta surung. Semua. Dia rasa tayar aja, lempak kali kereta surung. Beli lain. Padahal api tukar tayar cukup. Dah lempak semua. Ni, beli lain. Inilah orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sistem kita buat tak jaga. Tengok. Macam mana nak tambah? Nak tambah macam mana? Tu cerita. Macam pokok-pokok durian lah, tuan-tuan sekalian. Nampak ada ulat, dia tak peduli berulat. Tak buat ulat, tak peduli. Apa yang ada pada kita, cakur, parang, apa semua, jaga. Yang kita nampak parang tu parang. Ini nikmat Allah. Kalau bukan dengan nikmat parang yang Allah Ta'ala bagi, nak takat dengan apa? Sampailah kita zaman sekarang mesin-mesin. Mesin potong kayu, mesin tebah rumput, mesin segala mesin apa semua ni. Dia bubuh minyak, dia bubuh sapu, lap apa semua, simpan susun elok apa semua. Orang ni tak susah. Orang ni tak susah. Faham tak? Tu cerita dia. Tu antara cabang-cabang syukur. Di samping hati kita jadi orang bersyukur, di samping mulut kita sebut alhamdulillah, benda-benda pengurusan macam ni kita kena jaga. Kita kena jaga. Tu cerita. Kalau bolehlah orang Islam berubah sikap, kita boleh maju. Kadang kita pergi kedai, saya adalah pergi, tak mau sebut mana baik. Supermarket orang-orang bukan Islam. Dia susun barang kemas. Dia letak ni apa semua. Lepas tu tulis pula produk Islam. BMF. Apa semua. Masuk tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Berserabut. Ini tak syukur. Tuan-tuan sekalian. Akhirnya orang pilih pergi tempat-tempat orang bukan Islam. Sebab walaupun dia bukan Islam, Islamik tu ada kat situ. Dengan kemas dia, dengan bersih dia, dengan cantik dia, dengan tersusun dia. Bila mari tempat hak kata Islam ni berterabur-terabur habis. Pergi kita pun naik pening. Naik pening. Milo letak sebelah belacan. Tak pening lagu mana. Dan tuan sekalian. Belacan ni dekat dengan cabai bodoh. Tak lagi mula dah. Ni. Milo pun dengan belacan. Gitu. Tepung boh. Bos sebelah sawi. Tak kacau bila habis. Pemerintah tengok. Lepas tu kita nak cerita kata kita ni Islam. Kamu ni tak syukur dengan nikmat. Bukan semua orang boleh buka supermarket. Bukan semua orang ada modal macam kamu.
Bukan semua kedai orang nak masuk. Sebagai tanda syukur, buat bagi cantik, bagi kemah, bagi elok, tersusun, apa semua. Ini syakartum. Dan kamu tak kufur nikmat. Ini rezeki kita. Macam saya kata dah, nikmat rumah yang Allah Ta'ala bagi. Janganlah sikit-sikit rumah ni ada saka, rumah ni ada saka. Syukurlah dengan nikmat rumah yang Allah bagi. Tempat kamu bela anak-anak, tempat kamu bernaung, berteduh daripada hujan panas. Walaupun tak sehebat, tak secantik rumah orang lain pun, kamu ada rumah. Jangan kamu pula hina rumah kamu sendiri. Hantu sana, hantu sini, saka sana, sangka sini. Apa? Faham tak tu? Terima kasihlah dengan nikmat yang Allah bagi. Takut nanti kita tak bersyukur. Kalau hisap besok panjang cerita ni tak? Pernah tak terfikir macam saya sebut pada tentara tu? Kau hisap-hisap esok panjang lah, kita nak jawab. Kita tak berterima kasih. Tak berterima kasih. Patutnya kita kena ajar anak-anak kita sampai basikal. Balik-balik sekolah lempak basikal, hujan panas apa semua situ. Kita tolong kutip. Apa semua. Tu pun tak bersyukur. Yang menyebabkan benda tu boleh lama lagi pakai 2-3 bulan rosak. Rosak bukan sebab nak rosak, sebab kita ni tak bersyukur. Macam cangkui tadi. Cangkui tadi tu akan sampai meleding tempat pegang tu orang dulu. Cangkui dia. Daripada beli panjang tu sampai tinggal habis, sampai dekat dengan ulu dia tu dah. Baru beli lagi. Cerita mana ada cangkui, pilah cek rumah siapa-siapa pun, semua cangkui bau-bau semua. Nah ini, baik. Ditegah Rasulullah, mana dia? Maka tiada kufur nikmat, maka rasa akan dia oleh Allah Ta'ala akan pakai yang lapar. Rasa akan dia oleh pakai yang lapar. Sebab kamu tak syukur tadi, kamu akan rasa lapar. Rasa lapar apa? Rasa susah. Tengok. Kamu akan rasa pakai yang lapar. Kalau jenis tu punya cerita, susah. Macam katalah kamu buka kedai, orang mari kedai kamu ramai, kamu tak layan elok-elok. Bila kamu tak layan elok, duk kerah tentu saja. Kamu akan rasa pakai yang lapar, kedai kamu nanti bankrupt. Kamu bela lembu, kerbau, kambing, apa semua, kamu tak jaga elok-elok. Orang dulu-dulu bela kambing, bubuh perasak ngapi lagi, jaga elok-elok apa semua, sihat, malam-malam picit lagi, bubuh elok kambing. Kambing kamu membiak kamu senang. Tapi kalau kamu tak jaga elok-elok, kamu akan rasa pakai yang lapar. Kambing kamu mati atau kambing kamu hilang, apa, kamu susah, masa tu kamu punya pasal. Kamu punya pasal semua. Itu cerita. Macam kereta ada. Kalau kami tukar minyak enjin, kamu tukar minyak enjin, bukan apa duit sangat pun. Tapi tukar minyak enjin mungkin habis RM50. Oh biar pakai pergi lantak pergi depa tawakal Allah, tawakal Allah. Enjin jam kena RM5,000. Duit tak ada, hutang kau lain. Masa tu kamu akan susah. Pasal apa? Kamu tak bersyukur dengan benda yang ada. Ini satulah kalau saya faham begitu. Di samping itu pula lawan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kufur dengan Allah, apa semua. Itu lagi. Baik, jaga. Jadi muslim yang baik. Kalau nak berjaya di dunia, dia juga nak berjaya di akhirat. Takut dengan barang yang ada mereka itu perbuat kufur nikmat Allah itu dengan kemarau 7 tahun di Mekah. Dan tegah Rasul daripada bawa makanan kepada mereka itu hingga makan tulang bakar, bangkai anjing. Maka datang mereka itu kepada Rasulullah mengadu hal itu, maka suruh Rasulullah bawa makanan kepada mereka itu, dan mereka itu miskin jua. Kemudian daripada itu pernah musyrikin yang melakukan kekejaman para sahabat dahulu. Rasulullah berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Mereka ditimpa dengan bala kemarau yang amat dahsyat. Sehingga mereka sangat teruk dengan kekejaman yang mereka lakukan. Seksa para sahabat tinggalkan, mereka susah. Dan kena pula bala kemarau.
Sehingga mereka minta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Sedangkan mereka yang menyiksa Nabi sekian lama. Nabi yang maha, Nabi yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagi hantar balik bantuan kepada orang Mekah. Walaupun Mekah itu dahulunya orang-orang Mekah itu apa tak buat pada Nabi. Bila mereka susah, Nabi tolong. Tu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makna nikmat itu bangkit Nabi Muhammad daripada ahli Mekah, qarabah kaum mereka itu pemberian Allah Ta'ala kepada mereka itu. Maka kufur nikmat itu tiada ikut Nabi Muhammad. Tolak buang nikmat itu hambat, bunuh hingga diubah Allah nikmat itu bawa pergi kepada kaum yang lain. Kenapa orang Mekah akhirnya mereka hancur berkecam? Kerana nikmat ada pada mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar akidah yang betul supaya hidup kita tenang. Nabi ajar ibadah supaya kita dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar disiplin, kebersihan, hormat menghormati, segala-gala Nabi ajar. Kalau semua kamu pakai ikut Nabi, Mekah akan jadi hebat. Tak orang Mekah tak mau terima Nabi. Nabi berhijrah ke Madinah, orang Madinah terima Nabi. Madinah jadi Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya-cahaya. Sama juga orang tak mau ikut ulama. Ulama yang ajar orang supaya mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Halau ulama, marah ulama. Yang halau ulama, marah ulama, jadi apa? Ulama dia tak ada apa pun. Kadang-kadang tempat tu tak mau terima ulama, tempat lain terima. Balik ke kampung, orang kampung tak mau terima dia. Dia pergi duduk di kampung orang, mengajar, orang lain boleh jadi baik. Orang lain boleh jadi maju. Sedangkan orang dalam kampung dia tak mau terima. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah kampung halaman dia tak mau terima. Bila depa kena susah, minta tolong pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita. Baik. Maka kufur nikmat itu tiada ikut Nabi Muhammad. Tolak, buang nikmat itu, hambat, bunuh, diubah Allah nikmat itu bawa pergi ke kaum yang lain. Maka syukur mereka itu akan nikmat yang diubah itu dengan iman dan taat Allah daripada hasad dan nyawa. Maka bahagia mereka itu di dunia, di akhirat dengan dapat menang perang dan rampas dan perhimpunan besar agama Islam dan syurga dengan isinya. Maka nikmat itu dikufurkan. Sebagaimana yang dapat pada orang Madinah, tak dapat pada musyrikin Mekah. Inilah dinamakan musyrikin Mekah kufur nikmat. Kalau semua pakat terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiknya Abu Jahal, baiknya Abu Lahab, sampai hari ini nama-nama mereka disebut. Tapi mereka kufur dengan nikmat. Allah hantar Nabi pada mereka, mereka tak terima, akhirnya mereka hancur. Itu habis. Walaqad ja'ahum rusulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Dan sesungguh telah datang akan mereka itu, ahli Mekah itu, oleh Rasul pesuruhan daripada kaum kerabat mereka itu, Nabi Muhammad. Maka dusta mereka itu akan dia. Jadi tentu dulu, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.